router. Router pertama, kedua dan router yang ketiga. Jadi tiga-tiga router ni connected kepada frame relay. Jadi bila pada bahagian frame relay dilabelkan sebagai DCE, maka pada bahagian router tu kita label sebagai DTE lah. DTE. Baik, ni bahagian ni DTE. Jadi disebabkan hal tu, kalau masih ingat lagi pada awal-awal slide yang lepas yang saya dah record dan video kan. Jadi connection frame relay adalah bermula di antara DCE kepada DTE itu sendiri. DCE kepada DTE. Iaitu pada connection serial kita ni lah. Di antara DTE dan DCE. Dan di sini juga yang kita sebut sebagai LMI tadi. LMI. Masih ingat ke LMI tu apa? Ke dah lupa dah. Okey, sekejap Okey, LMI ataupun yang kita sebut LMI ataupun yang kita sebut sebagai Local Management Interface jadi connection LMI itu adalah bermula daripada DTE kepada DCE. LMI. Ini rujuk balik semula kepada nota yang berkenaan frame relay Baik, jadi di sini juga kita dapat lihat ada ISP kat sini, internet ni. Jadi dalam internet ni kita lihat pada routing table kita ada satu router lah pada ISP tu, yang mana connection dia menggunakan interface serial 0000 bersama dengan IP dan subnet mask lah. Jadi internet ni akan connected kepada web server. Yang lain-lain tu sama je. Contoh seperti router 1, dia ada network yang tersendiri. Begitu juga router 2 dan router 3. Router yang ketiga. Baik. Jadi kita lihat pada soalan yang pertama dia kata suruh configure frame relay menggunakan kaedah point to point jangan confuse kita ada dua kaedah, point to point dan point to multi point. Dan terakhir kita verify lah menggunakan command show dan sebagainya. Baik, yang pertama di sini dikata task 1 is configure the frame relay. Macam mana kita nak configure frame relay encapsulation pada setiap serial connection router 1, 2 dan 3 dan ISP for example di bawah ni lah Baik, jadi sebenarnya kalau kita lihat pada connection ni yang memerlukan sekejap saya tengok dulu soalan. Yang memerlukan connection untuk encapsulation frame relay adalah hanya pada router 1, 2 dan 3 sahaja. Sebab apa ISP ataupun internet ni tidak memerlukan encapsulation frame relay? Antara sebabnya kalau kita lihat pada bahagian task yang ketiga task ketiga sini dia kata suruh configure static route di antara router 3 kepada ISP. Router 3 kepada ISP. Kalau kita tengok balik pada topologi, router 3 kepada ISP akan menggunakan static route. Jadi kita boleh nyatakan bahawa configuration ini tidak akan termasuk dengan configuration frame relay yang ada pada router 1, 2 dan 3. Jadi di sini secara automatik kita hanya akan configure router 1, 2 dan 3 dengan encapsulation frame relay. Manakala router pada connection serial 010 kepada connection frame web server ni akan kita biarkan dengan encapsulation HDLC secara default. Baik, walaupun kat sini saya ada nyatakan kan NISP tapi pelajar kena faham lah tentang proses yang berlaku pada frame relay ni. Baik, jadi kita cek dulu ataupun kita sama-sama periksa jawapan pada jawapan pelajar lah. Menggunakan contoh jawapan Adib baik. Jadi sekejap. Kita tengok pada task yang pertama. Ini pun gambar tak berapa clear tapi nampaklah sedikit Jadi apa yang Adib buat kat sini? Dinyatakan di sini pada router 1, 2, 3 dan router 4 ataupun router pada ISP tadi. Kesemua connection
kalau kita lihat Adib contoh pada router 1 dia masukkan connection interface serial 000. Serial 000. Saya kena tengok pada topologi. Router 1 serial 000 dan menggunakan maklumat encapsulation frame relay. Kemudian dia no shutdown untuk aktifkan encapsulation frame relay pada laluan tersebut. Jadi betul. Connection pada router 1 configuration yang betul lah. Begitu juga pada router 2 dan router yang ketiga. Cuma pada router 4 ni kita tidak menggunakan encapsulation frame relay. Kita akan biarkan sajalah. Tapi memandangkan saya dah tulis pada bahagian atas ni, mungkin kesilapan daripada segi soalan. Jadi tak ada masalah kat situ. Cuma pada masa-masa yang akan datang, kita kena perhatikan dalam network kita yang mana directly connected kepada frame relay sahaja yang kita akan assign dia dengan configuration encapsulation frame relay. Jadi kalau dalam topologi yang kita nampak perhatikan pada skrin, yang directly connected kepada frame relay ni hanyalah router 1, router 2 dan router 3 sahaja. Jadi 3 router ni sahaja yang akan menggunakan format encapsulation frame relay. Yang lain daripada router yang connected kepada frame relay akan menggunakan format asal, iaitu encapsulation HDFC. Jadi kita tak perlu ubah apa-apa lah sebab dia default dia adalah HDFC. Baik, itu yang pertama. Kita lihat soalan yang kedua. Jadi soalan ataupun task yang berikutnya, configure frame relay point to point sub interface pada router 1, router 2 dan router 3. Di sini dinyatakan configure R1 to use sub interface which is DLCI 102. 102 ni maksudnya connection daripada router 1 kepada router 2. Sebab tu kita nak mudahkan untuk membaca DLCI, jadi kita letakkan 102. Ataupun contoh lain, kalau router 2 kepada router 1, kita menggunakan 201 dan sebagainya lah. Seperti yang dinyatakan dalam soalan. Jadi kita lihat yang pertama, router 1. Jadi Adib configure pada router 1 menggunakan command interface serial 000.102 point to point. Jadi ini adalah configuration yang pertama untuk kita masuk ataupun kita enablekan point to point frame relay. Jadi kemudian Adib masukkan maklumat bagi address point to point frame relay menggunakan IP address 10.111.1 dan subnet mask. Namun kat sini sebenarnya kalau kita perhatikan dia ada sedikit kesilapan kat sini. Sekejap saya cek semula. Router 1. Jadi maklumat yang berada pada IP address ni dapat perhati sebab saya tak boleh tulis kat sini sebab dia dalam bentuk gambar. Jadi maklumat ni sebenarnya kalau kita lihat dia sepatutnya adalah IP address dan destination address. Bukan IP address router 1 tu. Destination address, iaitu kita nak pergi kepada router 2, 102 kan. Jadi destination address bagi router 2 sepatutnya adalah 10.1.1.2. 10.1.1.2 bersama dengan subnet mask lah /30. /30. Begitu juga dengan yang berikutnya. Okey, selepas tu kita type frame relay interface DLCI 102 lah untuk kita bindkan ke semua command ni menuju kepada destination router 2. Begitu juga dengan command yang seterusnya. Di sini Adib masukkan interface serial 000.103 merujuk kepada connection di antara router 1 kepada router 3. Kemudian kita tambah dengan maklumat point to point. Enter. Kemudian masukkan address dia, IP address 10.1.3.2. 10.1.3.2. Jadi 10.1.3.2 merujuk kepada address apa tu? Address bagi router yang ketiga. Sekejap saya cek dulu.
Okey, maksudnya kat sini dia dah assign siap-siap IP address untuk ke router 3. Jadi kita follow je lah pada bahagian ni. Jadi menggunakan 10.1.3.2 lah bersama dengan subnet mask dan kita aktifkan frame relay interface di LCI 103. Cuma kalau dia tidak diberi dalam topologi, jadi kamu kena pastikan bahawa IP address ni adalah IP address destination. Destination pada bahagian router 3 dan router 2 lah. Itu maksud saya. Okey. Sebagai contoh, saya sharekan kita punya topologi dulu. Okey, pada bahagian ni kita berada di router 1. Jadi contoh yang pertama, kita akan masukkan interface. Interface serial 000.102. 102 merujuk kepada connection di antara router 1 kepada router 2 secara virtual. Secara virtual yang mana kita sebut dia sebagai sub interface lah. Dan kita tambah maklumat tu dengan point to point. Kemudian kita akan masukkan address. Di sinilah kita akan masukkan address destination. Tetapi memandangkan pada maklumat ni telah diberikan maklumat sub interface ni, jadi kita follow je lah. Tapi kalau tidak diberi maklumat ni, pelajar kena lihat pada destination ni. Contoh 102 kan, 1 nak kepada 2. Jadi apakah destination address pada bahagian serial ni? Pada bahagian serial ni. Contohnya address dia adalah 10.1.1.1. Jadi address ni yang kita gunakan untuk connection di antara router 1 kepada router 2. Maklumat ini adalah merujuk kepada maklumat address destination. Destination bagi frame relay tadilah. Kalau destination dia pada router 2, jadi kita nyatakan apakah address dia. Kalau destination dia pada router 3, jadi kita nyatakan apakah address pada bahagian tersebut. Tetapi pada lab yang kita buat ni, semuanya telah diberi. Jadi kita just masukkan sahaja maklumat tersebut dalam configuration. Contohnya pada bahagian ni, kita masukkan 10.1.1.1 bersama dengan subnet mask ni lah. /30 iaitu 252. Dan akhir sekali, kita masukkan maklumat frame relay interface ELCI 102. Jadi maklumat di LCI ini perlu samalah dengan maklumat yang kita assign pada bahagian ataupun pada permulaan di LCI 102 dan di bawah ni pun sama di LCI 102. Baik, ini adalah satu contoh bagaimana connection yang kita dapat perhatikan daripada router 1 kepada router 2. Jadi sebenarnya prosesnya sama saja apabila kita nak menghubungkan di antara router 1 kepada router 3 dan begitu juga router 3 kepada router 1, router 3 kepada router 2 dan sebagainya. Disebut sebagai point to point kerana di sini sebenarnya kita akan configure dengan sub interface. Dalam sub interface tu kita akan menggunakan address untuk membuat connection secara virtual lah. Maksudnya dalam satu connection serial ni kita bahagikan kepada dua laluan. Laluan pertama adalah dalam satu serial connection kan. Ni serial connection, kita bahagikan kepada dua laluan. Laluan yang pertama ni adalah dikhususkan untuk connection di antara router 1 dan router 2, manakala laluan yang kedua ni dikhususkan untuk connection 1 kepada 3. Ini adalah berlaku secara virtual lah. Namun secara fizikal kita hanya nampak satu sahaja kabel kat sini. Satu sahaja serial connection. Jadi kalau kita tidak menggunakan kaedah frame relay, maka pada bahagian router 1 kita perlu connectkan di antara router 1 directly kepada router 3. Serial connection. Begitu juga router 1 directly connect kepada router 2. Tanpa menggunakan frame relay lah ni. Tetapi untuk melakukan penjimatan daripada segi cost, maintenance dan sebagainya, maka kita hanya menggunakan satu kabel saja, satu serial kabel. Dan satu serial kabel ni kita bahagikan kepada seberapa banyak sub interface ataupun seberapa banyak virtual connection
yang diperlukan. Maksimum 30 channel pada satu serial connection. Tapi kaedah ini menggunakan kaedah point to point lah. Bila mana point to point, maka dia akan mewujudkan satu sub interface. Daripada serial 000.102 ni adalah kita assign untuk sub interface bagi router tersebut lah. Jadi saya harap pelajar faham. Boleh faham semua? Faham. Faham bagus. Okey. Jadi kita sambung, kita lihat yang seterusnya daripada Adib. Jadi maklumat daripada Adib adalah pada router 1, okey, tak ada masalah. Kita dah periksa tadi. Kemudian pada bahagian yang seterusnya, pada bahagian yang kedua ni, kalau tak salah saya nampak sini router 1. Jadi ini bukan router 1 sebaliknya ini adalah configuration yang berlaku pada router 2. Di sini ada kesalahan pada Adib. Sepatutnya router 2 sebab dia akan kita wujudkan sub interface yang bermula dengan 203. Bermula pada router 2 kepada router yang ketiga. Router 2 kepada router 3. Jadi proses ini sebenarnya berlaku pada router 2. Pada router 2 jadi kita lihat IP address-nya. IP address menggunakan IP address menggunakan 10.1.3.1. Ni sini ada saya tengok balik latihan daripada Adib. Mungkin tulisan dia tak berapa jelas pada pelajar. Okey, betul jadi kat sini Adib ada buat silap sikit. Yang mana configuration ini sepatutnya adalah sekejap saya copy balik yang ni, saya masuk dalam mana okey sekejap. Saya share dulu slide ataupun gambar ni. Okey, ini nampak ke? Boleh nampak tak? Nampak. Okey Okey, yang pertama apa yang saya nampak kesilapan daripada Adib. Yang pertama adalah pada bahagian configuration ni. Sepatutnya pada bahagian ni adalah router yang kedua. Memandangkan pada maklumat DLCI ni adalah 203. Jadi kita akan bila mula dengan 2 maksudnya dia berada pada router 2. Kalau tadi mula dengan 1 kan, maksudnya dia berada pada router 1. Kalau 103 router 1 kepada router 3 lah. Tapi dalam kes ni adalah daripada router 2 kepada router 3. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah pada bahagian address. Baik, kalau diperhatikan address yang Adib letakkan ni 10.1.3.1 sebenarnya address ni berada pada router 3. Pada router 3. Saya tak tahu macam mana Adib boleh gunakan address ni. Sekejap saya share semula topologi kita. Okey. Ni topologi. Jadi kalau kamu perhatikan 10.1.3.1 10.1.3.1. Yang pada bahagian ni sebenarnya kita berada pada router yang ketiga ni. Perhatikan pada router ketiga. Sepatutnya address ni digunakan pada router ketiga. Jauh sangat dengan router yang kedua. Baik. Okey. Baik, jadi IP di sini kita perlu tukar dengan address yang betul lah. Iaitu address yang betul. Kalau ikut pada topologi router yang kedua, kita akan masukkan 10.1.1.2 lah. 10.1.1. Kalau di sini 203 maksudnya kita masukkan 10.1.2.1. Sorry 2.1. Saya padam, boleh padam. Padam Snapping tool jadi 10.1.2.1. Jadi mana saya dapat maklumat ini? Perhatikan maklumat yang kita perolehi daripada command ini adalah DLCI dia 203 203. Jadi kita perhatikan semula pada topologi yang kita dah buat tadi. Dalam MS Team ni dia kena banyak kali share. Dia tak boleh sekali share.
Okey, kita dapat perhatikan di sini 203 IP address dia adalah 10.1.2.1. 203 10.1.2.1 manakala 201 address dia adalah 10.1.1.2. Ini yang saya katakan maklumat ni sebenarnya dah diberi. Kalau tidak diberi, maka pelajar-pelajar kena lihat IP address ni adalah IP address destination pada setiap laluan. Kalau laluan di sini adalah 2 kepada router 1, jadi kita kena tahu bahawa apakah laluan address bagi router 1 kepada frame relay ni. Laluan dia apa? Jadi laluan itu akan digunakan untuk address pada configuration kita lah. Tapi kalau diberi, maka kita ambil saja maklumat yang ada pada topologi ni. Baik, kita kembali semula kepada maklumat tadi. Jadi di sini kita menggunakan address 10.1.2.1 dan subnet mask /30 iaitu .252 lah. Masukkan maklumat frame relay DLCI 203 dan exit. Okey. Jadi ini ada dua kesalahan, kesalahan yang besar jugalah. Bila kita salah masukkan DLCI, kita salah masukkan pada router yang tepat, seterusnya pada IP address yang tepat. Jadi maklumat ni tidak boleh dihubungkan kepada frame relay yang lain lah. Baik, itu yang pertama. Yang berikutnya, saya kira pada bahagian router 1 sebenarnya dah selesai. Pada bahagian router 2, kita baru siap satu DLCI iaitu 203. Jadi sepatutnya dalam rajah ni, kalau kita lihat Adib hanya menyelesaikan maklumat 203 saja. 201 tak ada. Mana Adib? 201 tak ada ni. DLCI 201 tak ada. Bersama dengan maklumat address dan lain-lain lah. Jadi itu yang kedua. Pada router 2 jadi sepatutnya pada bahagian router yang kedua dia ada satu lagi lah iaitu DLCI 201 menggunakan maklumat kejap saya masuk semula dalam topologi okey sini okey saya berada pada bahagian sini jadi sepatutnya kita ada satu lagi tambahan iaitu interface serial 000 bersama dengan 201 DLCI 201 merujuk kepada connection di antara router 2 kepada router 1 lah router 2 kepada router 1. Ini yang Adib tak buat tadi. Jadi saya masukkan. Yang dah buat tu kita lihat pada jawapan tadi lah 201 point to point lah. Kemudian kita masukkan address. Baik, di sinilah address yang saya nyatakan tadi telah diberi. Jadi kita masukkan saja address yang telah diberikan di dalam configuration kita. Namun jika tidak diberi, kita perlu melihat apakah laluan destination pada router 1 lah. Memandangkan dia adalah connection daripada 201. 2 ni source, router 2 source dan router 1 tu adalah destination. Baik, kita teruskan dengan masukkan subnet mask 252. Kemudian frame relay interface DLCI 201. Baik, ini adalah configuration yang seterusnya pada router yang kedua. Hadib tadi dia buat 203 sahaja. Itu pun ada sedikit kesilapan lah pada bahagian tersebut. Baik. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Jawapan yang seterusnya. Pada router 1 dah selesai. Jadi kita dah selesai router 1. Begitu juga dengan router 2 lah. Kita dah selesai router 1 dan router 2. Kemudian kita kena perhatikan pada topologi kita ada router yang ketiga. Router ketiga adalah connection. Ada dua connection sub interface kat sini. Yang pertama adalah connection 301 ni dan yang kedua adalah 302 lah. 301 bermaksud daripada router 3 kepada router 1 dan yang kedua 302 adalah daripada router 3 kepada router yang kedua.
router 3 kepada router yang kedua. Baik, dan diberi maklumat address kat sini. Jadi saya share semula jawapan tadi. Okey. Okey, jadi router 1 kita dah selesai. Pada router 2 ni saya harap nanti lepas ni adik ataupun rakan-rakan yang lain boleh repair semula lah. Okey, pada router 3, kalau kita perhatikan, ni saya print screen semula bahagian ini. Okey. Okey, sekejap saya sharekan maklumat. Okey, pada bahagian ni. Okey, pada bahagian ini, kalau kita perhatikan, ini dah selesai tadi, ada kesilapan daripada bahagian router, begitu juga dengan address lah. Kemudian pada bahagian ketiga ni, adik melabelkan dia adalah router 3 to router 2. Maksudnya 302 lah. 302. Tapi di sini dinyatakan 301. Saya assume pada bahagian ni adalah router 3 lah, walaupun tidak dilabel. 301. Jadi ini satu maklumat jugalah. Yang mana kita perlu perhatikan laluan apa yang kita nak configure tu. Jadi di sini 301 point to point. Tapi maklumat yang di tepi ni router 3 to router 2. Sepatutnya dia 302 lah. Jadi saya boleh nyatakan maklumat yang di tepi ni tidak tepat lah. Saya pangkah dulu. Kita rujuk pada command 302 point to point. Jadi IP address yang diberikan pada configuration ini untuk 301 adalah 10.1.3.2. Di sini adik menggunakan .2 tapi sebenarnya bukan .2 tetapi sebenarnya adalah .1. .1 kat sini .1. Rujuk balik pada bahagian topologi ni. Topologi ni nampak topologi ni. 301 pada bahagian atas ni mungkin dah tak berapa jelas. 301 10.1.3.1 /30 301. 302 baru menggunakan 10.1.2.2. Baik. Jadi pada bahagian configuration tadi terlihat semula ni 301, jadi sepatutnya dia akan menggunakan 10.1.3.1 merujuk kepada topologi yang kita dapat lihat sebentar tadi. Kemudian masukkan subinterface lah. Masukkan subnet mask. Baik, seterusnya selepas selesai kita akan assign dengan frame relay interface DLCI 301. Sebab dia 301, jadi maklumat pada bahagian atas dan pada bahagian bawah ni perlu sama lah. Kemudian akhir sekali kita perlu no shutdown sebenarnya. Perlu no shutdown sebab kita dah masuk pada interface. Jadi nak aktifkan maklumat di sini kita perlu no shut lah. No shut pada setiap daripada sub interface lah. Pada bahagian atas ni pun sama. Router 1, router 2 dan seterusnya. Baik, selesai pada router 1 kita dah selesai, router 2 dah selesai, kemudian router 3. Jadi router 3 kita tak selesai lagi. Sepatutnya pada bahagian router 3 kita ada satu lagi configuration. Sekejap saya check. Tapi pada bahagian maklumat pelajar, pada maklumat adib, dia hanya letakkan satu configuration saja untuk router 3. Jadi sepatutnya router 3 ada satu lagi configuration iaitu 302. Tadi 301 kan? Ini 302. 302 tidak dinyatakan dalam jawapan pada maklumat jawapan ni. Jadi kita kena tengok pada topologi. Okey, ni pada bahagian topologi. Tadi kita dah selesai jawapan pada adik 301. Jadi sekarang kita nak buat 302 menggunakan configuration ataupun command yang sama. Interface serial 000.302. Memandangkan kita nak buat configuration di antara router 3 kepada router 2. Baik, kemudian selepas selesai kita masukkan point to point dulu. Point to point. Kemudian seterusnya kita masukkan IP address seperti yang telah diberi pada kita punya topologi lah pada bahagian ni. Kemudian masukkan mask dan kita assign
frame relay sub interface tersebut kita bindkan bersama dengan DLCI number dia, iaitu kat sini adalah 302. Kemudian selesailah, no shut shutdown. Baik, ini adalah configuration yang dapat kita perhatikan pada router 3 kepada router 2. 3 kepada 1 seperti jawapan yang ada pada adik tadi lah. Jadi secara umum kita tahu bahawa dalam configuration ini untuk frame relay sepatutnya dia akan ada 6 configuration lah. Memandangkan kita ada 6 DLCI. DLCI pertama adalah 102, 103, 201, 203, 301 dan 302. Jadi secara automatik sepatutnya configuration pelajar-pelajar semua akan ada 6 configuration melibatkan frame relay point to point sub interface point to point. Baik, itu adalah bahagian frame relay. Pada bahagian frame relay baik, yang seterusnya adalah pada task yang seterusnya ataupun pada step yang seterusnya adalah berkenaan dengan OSPF lah. Jadi OSPF ni saya harap semua pelajar dapat buat dengan betul lah, memandangkan dah diajar dalam kelas advanced routing. Baik, jadi OSPF pada bahagian ni menggunakan router ID 20. Proses ID 20. Router ID boleh kita letakkan ataupun tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Kemudian sebelum tu saya nak tanya, agaknya kalau kita tak letak router ID ni, apa yang akan berlaku pada network itu? Siapa boleh beritahu? Kita boleh neighbor. Ya? Tak kenal dia jiran dia. Dia tak kenal dia punya neighbor. Okey, dia tak kenal neighbor. Siapa cakap tadi tu? Saya, Mukri. Mukri. Okey, Mukri kata kalau kita tak letak router ID boleh, tak ada masalah. Memang boleh, tak ada masalah. Tapi dia tak akan kenal dia punya neighbor. Router, kalau ni router 2 ataupun router 1, dia tak kenal lah router 3 ataupun router 2. Baik, ada jawapan lain ke? Ada satu atau dua jawapan lagi sebelum saya ulas sikit. Dia nak cuba. Tak nak cuba Sekejap Okey. Okey, sebenarnya boleh kita tak letakkan router ID, tak ada masalah. Tetapi yang pertama adalah dalam pemilihan yang kita sebut sebagai DR dan BDR. Dah belajar ke DR dan BDR? Designated route. Designated route dan backup designated route. Itulah yang point yang paling penting sekali. Dia sebenarnya neighbor tu dia bergantung kepada address, IP address network yang kita masukkan ni. Itu dia akan merujuk kepada apakah neighbor bagi router berkenaan. Jadi jawapan yang paling tepat untuk router ID ni, kenapa kita assign dia, adalah untuk menentukan DR dan BDR, designated route dan backup designated route. Sebab top priority dalam OSPF yang akan menentukan nilai DR dan BDR adalah router ID dulu. Router ID, the highest router ID kalau tak salah saya, highest. Kemudian yang kedua, kalau tak ada router ID baru dia akan lihat pada loopback address. Kalau tak ada highest loopback address baru dia akan perhatikan pada IP address. Itu baik. Okey, jadi kita tengok pada router 2 configuration OSPF. Okey, tak ada masalah. Menggunakan OSPF 20 ID dan router ID 1.1.1.1. Kemudian kemudian network address menggunakan 192.10. Okey, tak ada masalah lah ni. Ni semua okey lah, tip top Okey, 10.0.0.3.3.255. Okey, sebenarnya dalam OSPF ataupun sebenarnya kaedah yang paling mudah kita nak tahu apakah address yang perlu kita masukkan dalam OSPF selain melihat daripada topologi, dia ada satu tips. Tips dia, kamu masuk contoh router 1 kan.
router 1 dan kamu type show IP route connected. Show IP route connected. Jadi dia akan keluar list of address. Contoh kat sini dia ada 3 je lah. Daripada 3 tu lah, kesemua 3-3 tu kamu buat dia sebagai network OSPF. Tu tips yang cepat lah kalau nak, kita malas kan nak tengok topologi sekejap, nak tengok configuration. Pada router berkenaan kita type show IP route connected. Jadi kat situ dia akan keluar list of directly connected address. Jadi masukkan semua address kat dalam tu. Kalau tak nak masuk pun tak apa. Highlight, right click, copy. Lepas tu paste je, senang. Baik, gitu juga dengan router 2. Router 2 di sini. Kita guna, okey sekejap saya tengok router 2. Router 2 sepatutnya 192. Sepatutnya pada bahagian ini. Saya kena copy sebab sini dia tak boleh conteng. Okey. Kemudian saya share semula. Okey. Ini betul lah. Ini betul. Tak ada masalah. Ini betul. Kemudian pada router 2. Ini bukan 3. Adib salah tulis. Dia buat 192.168.3.0.1. Patutnya .30 kat sini .1. Kena perhati betul-betul. Kemudian area 0 lah. Tak ada masalah itu bahagian. Kemudian okey, ni pun tak ada masalah. 10. Ini menggunakan IP yang sama. Sepatutnya satu adalah 10.1.1.2. Yang satu lagi 10.1.2.1. Kemudian kita ada OSPF 30. Okey. 3.1. Okey. Ini tak berapa nampak. 31 betul sekejap. Okey, betul. Okey, selesai. OSPF tak ada masalah lah. Cuma ada kesilapan typing error pada Adib kat sini Jadi kena betul-betul tengok dengan tepat setiap daripada address. Kalau dalam configuration mungkin kita boleh perasan lah configuration address tu salah. Tapi kalau dalam exam dia suruh masukkan komen-komen macam ni, kena perhatikan betul-betul address, IP address pada setiap bahagian Baik, kejap. Saya tengok pada bahagian yang terakhir, iaitu pada bahagian static route. Static route sekejap, saya copy dulu maklumat pada static route ni. Okey, ini pun saya kira dah disentuh lah dalam kelas lain. Jadi pada bahagian ni saya cuma periksa saja maklumat ni. Baik, jadi pada static route ni kita akan implement static route pada bahagian connection di antara router 3 kepada ISP. Router 3 kepada ISP. Baik. Jadi nak tahu macam mana kita nak configure IP static route. Yang pertama adalah kita type lah IP route IP route. Kemudian pada IP route kita kena ada maklumat apa selepas IP route tu. Ni maklumat apa? Ni maklumat apa? Dia ada 3 information yang perlu kita masuk dalam IP static ataupun default route. IP route, ni maklumat pertama ni maklumat apa? Dan dia ada 3 maklumat. Siapa boleh share? Static route. Ya. IP route. Yang pertama tu destination address. Okey, destination. Okey, kemudian yang kedua? Subnet. Betul lah, subnet mask. Subnet mask. Dan yang ketiga adalah? Exit interface ataupun next hop address. Okey, exit ataupun next hop lah next and XT lah. Next hop lah. Dia tak boleh tulis betul-betul. Next hop Okey. Okey, terima kasih. Siapa tadi? Saya. Saya terima kasih saya Syikin. Ya, Syikin terima kasih Syikin baik, jadi betul lah. Jadi IP route yang mula adalah destination, subnet mask dan exit ataupun next hop address.
Jadi kat sini kita perhatikan pada topologi. Sekejap Macam mana nak share topologi Sekejap. Boleh tak kita copy yang ni? Boleh lah. Okey, sekejap saya masuk kat dalam ni. Boleh pun. Sekejap saya sharekan maklumat ni. Okey. Okey. Nampak Okey, jadi sekarang ni connection dia adalah sepatutnya daripada router 3 kepada web server. Jadi kita dah tahu maklumat yang Ashikin beritahu tadi. Yang pertama kita kena tahu destination. Kita kena tahu kat mana kita nak configure sebenarnya. Kita nak configure pada router 3 lah. Router 3. Jadi router 3 kita kena tahu destination. Destination pada maklumat ni adalah kita nak pergi pada web server. Kita nak pergi daripada router 3 kita nak connect pada web server. Jadi maklumat pertama sepatutnya adalah address bagi web server lah. Jadi address web server adalah 209.165.200.2. Kemudian subnet mask kita masukkan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian exit ataupun next hop address. Ni boleh pilih. Dia tak boleh guna dua-dua. Dia kena pilih salah satu lah. Sama ada kita nak guna exit interface. Nama pun exit interface. Jadi exit interface adalah pada bahagian ni lah, iaitu serial 010. Ini adalah exit interface. Kalau kita nak guna exit interface pada bahagian ni kita akan masukkan 010. Tetapi kalau kita nak guna next hop address, apakah address bagi next hop address? Boleh siapa boleh share tak? Apakah address bagi next hop address dalam configuration ni? .2 boleh beritahu? Apakah? 224. Okey, 224. Siapa yang beritahu tu? Saya Ashrif. Siapa tu? Ashrif. Ashrif. Ashrif kata next hop address dia adalah 200.224. Baik. Mungkin kita dengar lagi satu jawapan daripada pelajar. Ada jawapan lain tak? Saya tak kata yang tu betul ataupun salah. Cuma nak dengar jawapan yang kedua. Apakah next hop address dalam soalan ni lah. Okey. Contoh saya bagi satu contoh. Kita ada satu router 1 dan router 2. Ini router 1, ini adalah router 2. Okey. Configuration adalah daripada PC 1 ni lah. Dia nak connect PC 1 kepada PC 2. Baik, jadi jika macam biasalah dia masuk destination, configuration pada router 1, destination adalah IP address pada PC, subnet mask, dan kalau menggunakan exit interface pada bahagian ni lah. Contohnya 011 lah. Tetapi kalau menggunakan next hop address adalah address bagi router 2 yang berada pada 010 contoh. Jadi address pada router 2 interface 010. Contoh kat sini interface dia adalah 1.1.1.1 address ni. Jadi 1.1 ni lah yang disebut sebagai next hop address. Jadi dalam situasi yang ada pada topologi ni, jadi kita dapat tahu bahawa address tersebut sebenarnya berada pada ISP. Sini ISP walaupun dia ISP sebenarnya dia ada satu je router kat sini. Dalam ni saja nak nampak macam canggih sikit kan. Kita guna cloud ni. Jadi dalam ni ada satu router dan next hop address ni adalah pada bahagian ni. Router ni. Kalau kita perhatikan pada maklumat ni, pada ISP, ni. Ini adalah maklumat yang kita gunakan untuk next hop address pada ISP.
iaitu pada serial 000. Sinilah pada bahagian ni lah. Jadi sini maklumatnya kalau kita menggunakan next home address adalah 209.165.200.226. Baik. Itulah dia punya IP route kat sini. IP route ni hanya jalan sehala saja. Dia tak ada dua hala macam tu sebab antara lainnya kita nak IP route ni sebenarnya dia agak secure sikit lah berbanding dengan dynamic route sebab dia static, jadi dia ada satu laluan saja dan dia tidak akan broadcastkan maklumat tersebut kepada neighbor-neighbor dia. Jadi laluan ni khusus untuk laluan di antara router 3 kepada web server saja. Dia laluan ni adalah laluan sehala. Laluan sehala. Jadi tidak perlu kita untuk assign laluan ini dua hala. Daripada router 3 kepada web server, daripada web server kepada router 3 tak perlu. Dia sehala saja. Sebab maklumat semuanya kita hantar, contohlah dalam SPMP kan. Ni adalah server SPMP. Semua maklumat dihantar kepada SPMP dan tiada keperluan untuk SPMP tahu bahawa SPMP ni ada connection tak dengan user. Tidak ada keperluan. Yang ada keperluan, user kena tahu bahawa dia ada connection dengan SPMP ataupun tidak. Untuk update data, untuk masukkan result pelajar dan sebagainya. Sebab tu kita assign hanya ada satu sahaja static route daripada router 3 menghala kepada web server. Takkan ada static route daripada web server ni kepada router 3 lah. Tak perlu. Kalau nak buat juga, sepatutnya kita tidak menggunakan static route. Kita akan gunakan dynamic route lah. Macam RIP ke, OSPF, EIGRP dan sebagainya. Baik, itu adalah sedikit postmortem lah tentang lab exercise kita yang pertama. Dan ada beberapa lah kesalahan yang dikesan di sini. Namun saya tak sempat untuk check ke semua pelajar sebab baru pagi ni saya sempat untuk melihat ke semua assessment lab exercise yang pelajar hantar. Memandangkan semalam agak sibuk sikit dan hari Jumaat yang lepas pun saya bercuti. Jadi hari ni lah sempat. Jadi saya harap pelajar-pelajar lain dapat perhatikan tentang maklumat yang saya kongsikan pada hari ini. Dan mungkin selepas saya pulangkan semula lab exercise ni, boleh lihat semula lah jawapan-jawapan daripada pelajar-pelajar semua, apa yang salah dan apa yang betul lah. Jadi mungkin ada pelajar yang betul semua, saya tak pasti sebab kita tak semak lagi. Tapi secara umumnya prosesnya yang seperti yang saya terangkan tu lah. Baik, sebelum tu ada apa-apa soalan daripada pelajar? Tak ada. Okey, tak ada Okey, sekejap. Okey, sekarang masa adalah 9.40. Jadi kita lebih kurang dalam 15 minit. Jadi saya nak explain sikit sebenarnya apa yang kita nak buat pada hari ini. Sekejap saya buka semula pada slide. Okey, pada bahagian configuration. Kemudian saya sharekan slide. Okey, ini adalah configuration basic Frame.Relay lah yang telah kita lihat pada kelas yang lepas. Yang mana saya dah rekodkan video dan saya harap pelajar boleh ulang beberapa kali lah untuk pemahaman yang lebih baik. Tapi kalau ada soalan yang tidak faham berkenaan dengan Frame.Relay, jadi boleh maklum terus pada saya. Nanti mungkin saya akan beri beberapa contoh lah untuk memudahkan pemahaman pada pelajar sendiri. Ini kita dah lihat berkenaan dengan configuration static map dan proses configuring point-to-point Frame.Relay pun kita dah buat secara bertulis lah tentang bagaimana kaedah configuration di antara router 1 ataupun setiap daripada network yang berada di dalam topologi. Baik, jadi ini yang saya kalau kita dapat perhatikan di sini seperti yang saya nyatakan tadi, configuration di antara router 1 dan router 2 menggunakan DLCI 102. Dan kalau kita lihat pada configuration ini,
Tapi kat sini dia dah bagi maklumat kan. 102 sekejap Okey, kat sini kan, contoh kan 103, 103. Jadi ini adalah destination yang berada pada router 3 ni. Jadi sepatutnya yang kat sini dia akan ada ni 2 ni, saya silap 10.1.1.2. Merujuk pada 102 ni kalau kamu perasan, maklumat yang ada kat sini adalah maklumat yang sama yang ada pada address router 2. Ini merujuk kepada destination, laluan destination daripada router 1, ini router 1 kepada router yang kedua. Router 1 kepada router 2. Kalau dia tidak beri, biasanya dia tak berilah maklumat yang ada kat tepi ni. Ni saya bagi untuk pemahaman je. Jadi kalau tak beri, biasanya kita akan masukkan destination address. Destination address tu kat mana kita nak tuju. Pada bahagian depan ni adalah source. Bahagian 2 ni adalah destination 102. 2 destination. Jadi masukkan address bagi router 2 sama juga macam 103 tadi. Destination dia adalah pada bahagian router 3. Kemudian address dia adalah 10.1.1.3 dan di LCI kena samalah di atas dan pada bahagian bawah Okey, baik. Jadi hari ini kita nak lihat berkenaan point to multi point. Point to multi point, konsepnya sama tetapi ada sedikit perbezaan daripada segi configuration command. Jadi seperti yang sedia maklum, kita akan masukkan serial interface. Jadi sebenarnya dalam frame relay ni, semua proses frame relay berlaku dalam WAN. Dalam WAN. Dalam local ni, kalau ada kat bawah ni ada PC, semua ni tidak berkaitan dengan frame relay. Tidak berkaitan. Kita hanya configure pada bahagian connection yang directly connected kepada frame relay switch sahaja. Kalau kat sini ada 3 connection lah. Connection pertama, kedua dan ketiga. Baik, ini ada contoh yang kita configure pada router 1. Seperti yang kita sedia maklum, perkara pertama yang kita kena buat untuk aktifkan frame relay tersebut menggunakan encapsulation frame relay. Encapsulation frame relay sebab by default dia menggunakan encapsulation HDLC. Jadi di sini kita masukkan address bagi router 1. Ini berbeza dengan penggunaan point to point tadi. Point to point kita tak ada address kat sini. Kalau perhatikan dia tulis no shut saja. Tapi pada bahagian point to multi point, pada serial 010 kita masukkan IP address bagi router berkenaan. Contoh router 1 ni 10.1.1.1 bersama dengan subnet mask /30. Itu perbezaan yang pertama. Yang kedua, kita akan mappingkan di antara IP address kepada DLCI number. Kat sini adalah connection di antara router 1 kepada router 2 memandangkan kita menggunakan DLCI 102. Jadi kita akan masukkan destination address bagi router 1 iaitu router 2 kat sini menggunakan IP address 10.1.1.2. Ni destination kita router 2. Kemudian menggunakan DLCI 102 dan akhir sekali kita akan menggunakan command broadcast bagi memudahkan paket tersebut dihantar secara multicast dan broadcast. Diterangkan pada bahagian awal ni ni kenapa kita guna maklumat broadcast kat belakang ni. Allow broadcast and multicast over the virtual circuit. Baik. Okey. Kemudian memandangkan kita ada 2 destination yang berbeza iaitu router 2 pada router 1 iaitu pada router 2 destination pertama dan router 3 destination yang kedua, maka kita akan assign 2 configuration point to multi point. Jadi yang pertama adalah untuk 102 dan yang kedua adalah untuk 103. Jadi kat sini yang berubah adalah destination address dia 10.1.1.3 merujuk kepada router 3 punya address, router 3 punya address dan kemudian kita masukkan DLCI number 103 menggunakan akhir sekali broadcast Kemudian kita menggunakan command no shut bagi mengaktifkan laluan virtual connection bagi 102 dan 103 pada router 1. Baik. Jadi itu adalah configuration yang dapat kita lihat pada router yang pertama. Kemudian kita akan buat proses yang samalah untuk router yang kedua dan router yang ketiga. Cuma berbeza kat situ adalah daripada segi interface mungkin berbeza. Rujuk pada interface pada router 2 dan 3 lah. Kemudian IP address
sudah tentu berbeza. Dan seterusnya adalah IP frame relay yang kita nak mappingkan, iaitu menggunakan DLCI, contohnya 301 dan 302 lah. Kemudian di bawah ni 201 dan 203. Dia tak ada 202 sebab 202 dia akan hantar pada diri sendiri pula 201 dan 203. 301 dan 302. Kat sini 102 dan 103. Ni DLCI number dia baik. Dan ini yang kita dah belajar ni, sama ada point to point ataupun point to multi point. Semua ni adalah configuration yang berlaku secara static. Static ni maksudnya kita masukkan secara manual. Manakala yang kedua adalah secara dynamic. Ni pernah saya sentuh pada awal kelas dulu. Secara static yang kita dah buat tadi tu, manual lah, maksudnya kita type secara manual. Di bawah ni pun dia ada tulis Manakala secara dynamic adalah melalui kaedah automatik. Maksudnya frame relay switch tu dia dah learn daripada neighbor dia, seterusnya dia akan assign secara dynamic, iaitu dia akan mappingkan secara automatik di antara IP address, contoh kat sini 10113 dengan DLCI 203. Ini kita dapat perhatikan apabila kita menggunakan command show frame relay mapping. Jadi dia akan tulislah kat situ sama ada mapping pada bahagian atas ni kan, 201 berlaku secara statik dan 203 berlaku secara dynamic. Jadi macam mana kita nak assign secara dynamic? Ini juga telah saya tunjukkan pada kelas yang lepas. Cuma saya mungkin buat demonstration sikit. Ataupun saya tunjukkan terus pada bahagian lab. Saya sharekan lab yang kita kena buat nanti. Okey. Okey. Ini lab yang kedua lah yang berkenaan frame relay. Okey, baik. Pada lab ni, kalau kita perhatikan dia ada 1, 2, 3. 3 router yang directly connected kepada frame relay lah. Jadi 3 router ni lah yang akan kita assign dengan frame relay mapping. Jadi kalau dalam lab ini kita akan assign dia secara point to multi point. Point to multi point. Ni dinyatakan point to multi point OSPF. Task yang pertama ni seperti biasalah kita masuk, kita develop dulu network topology dengan masukkan kabel serta assign IP address. Tapi pada bahagian ni kita kena perhatikan pada IP address tu menggunakan first address untuk default gateway. Kemudian dia kata the frame relay network we use 10.1.1.123.0/34. Ini adalah untuk frame relay network. Itu pada bahagian ni lah contohnya. Yang pada bahagian router 1 dia menggunakan dot 1. Ini untuk connection pada destination router 2 dan router 3 lah. Okey, kemudian address lain ditunjukkan pada topologi. Ini contoh pada bahagian network PMS, bahagian unit 10, pada UMP lah. Ini untuk topologi Pahang IPT network. Ini kita nak connect ketiga-tiga ni. Kemudian kita configure point to multi point. Seperti biasa, ini contoh untuk router 1. Configure encapsulation frame relay. Kemudian kita set up point to multi point configuration pada router 1 seperti yang saya dah maklumkan tadi, menggunakan DLCI yang telah diletakkan 102 dan 103. Kemudian memandangkan kita menggunakan OSPF, jadi kita kena set up OSPF untuk broadcast kepada semua network frame relay menggunakan maklumat IP OSPF network broadcast. Dan selesai kita no shutdown ataupun no shut. Baik, ini adalah kaedah yang kita gunakan untuk configure secara dynamic pada bahagian frame relay switch. Contohnya, okey, sebenarnya saya kena tunjuk. Sebenarnya saya dah tunjukkan maklumat ni pada video basic configuration, tapi tak apa, saya tunjukkan sedikit maklumat lagi. Okey, ini packet tracer. Jadi bila kita klik pada bahagian cloud ni kita boleh perolehi pada bahagian bawah ni lah.
Pada bawah ni semua ada clock. Ambil clock yang pertama ni, PT clock ni. Baik. Okey, pada bahagian yang ni, clock ni, kita klik pada config dan perkara pertama kita kena assign adalah laluan dia. Contoh pada bahagian serial kosong, kita perhatikan pada bahagian ni. Saya labelkan dulu dengan warna hijau. Okey, salah. Dengan warna hijau. Hijau boleh. Hijau lah sini pada bahagian ni kita perhatikan pada bahagian serial kosong. Kemudian saya ambil warna apa? Warna oranye pada bahagian serial 02 dan warna apa lagi warna biru lah biru sini. Okey, pada serial kosong ni Okey. Kita pergi pada cloud ni. Kita perhatikan serial kosong Saya klik pada serial kosong. Pada bahagian ni sebenarnya ni kosong. Jadi kamu kena masukkanlah di LCI dan name dia Pada bahagian ni kita nak assign di antara router 1 kepada router 2. Pada router sekejap. Kamu tak nampak Nampak tak bahagian cloud yang saya tekan? Tak. Tak nampak Nampak topologi je. Sekejap Okey. Ni cloud ni. Baru nampak kan? Jadi yang okey, pada bahagian cloud ni kita ada serial 0, 1 dan 2. Jadi pada serial 1 ni seperti yang kita dapat lihat. Okey, kita dapat lihat serial 0 ni adalah daripada 103. Okey. Kita pergi 102 dulu. 1 iaitu pada bahagian router 1 kepada router 2. Jadi kita akan assign ke atas ni 102 di antara router 1 kepada router 2 lah pada serial 0. Dan pada laluan yang sama iaitu serial 0, kita juga gunakan di RCI 103 merujuk kepada laluan router 1 kepada router 3. Saya ambil contoh yang pertama dulu router serial connection 1 dan serial connection 2 pun ada maklumat lain lah merujuk kepada laluan di RCI bagi router tersebut Bagi kita klik pada frame relay, pada laluan serial ni kita akan assign pada bahagian atas ni. Contohnya pada serial 0, laluan apa yang ada kat sini? Kita kena assign pada bahagian serial dahulu, barulah maklumat pada bahagian router ni akan keluar Contoh router serial, sublink dia adalah router 1 kepada router 2. Daripada router 2 tadi, dia akan menggunakan serial 2 kepada router 2 kepada router 1. Ini dia kena connected benda ni. Satu laluan ni dia kena connected serial 0. Nanti saya akan sharekan dia punya topologi. Cuma kejap macam mana nak tulis ni? Sekejap, saya tuliskan. Okey, tak apa. Saya sharekan dulu slide ni. Slide pula. Apa ni? Topologi. Okey, pada bahagian ini saya tulis kat sini mana tulis? Okey, kat sini. Okey, perhatikan pada serial 0. Serial 0 kan? Jadi serial 0 ni adalah laluan di antara ni kan, router 1 kepada router 2 kat bahagian atas ni kan. Dan router 1 kepada router 3 lah pada bahagian bawah ni. Saya nak bagi contoh serial 0 dulu. Jadi apabila di dalam frame relay tu kita nak mappingkan dia, laluan serial 0 ni saya ambil satu contoh dulu, router 1 kepada router 2, kemudian dia akan dihubungkan daripada router 2 ni menggunakan serial 2 kan. Jadi laluan ini akan menghubungkan di antara router 2 kepada router 1 lah. Kat sini DLCI dia adalah 201 dan pada bahagian ni adalah DLCI dia adalah 10. Ni pada laluan serial di antara serial 0 dengan serial 2 ni. Sekejap saya sharekan semula dia punya ni dia punya maklumat ni. Kat sini. Nampak ni. Ni bahagian atas ni yang saya highlightkan ni. Serial 0 di antara 1 dan 2 dan dia ditemukan terus kepada serial 2 iaitu sublink dia adalah 2 kepada 1. Begitulah yang berlaku pada connection yang berikutnya. Baik. Okey, sekejap.
Sebelum tu boleh faham ke? Faham Ke tak faham? Faham. Faham sebenarnya tak faham sebab dia nak faham dia kena buat dulu. Oh boleh faham 100%. Tu tapi nanti kalau kamu dah buat, nanti kamu akan nampak lah apa yang saya explain ni. Ini contoh pun ada kat sini pada pada lab ni. Di antara siri 0, sublink dia berapa dan seterusnya lah. Bila kita add kan maklumat yang ada ni, jadi dia akan masuk kepada bahagian ni. Jadi tugas kamu kena buat laluan yang seterusnya lah. Pada router 2, pada serial yang kedua dan serial yang pertama tu. Dia ada beberapa laluan lagi. Baik, setelah selesai kita configure ataupun kita mappingkan DLCI kepada frame relay switch, maka barulah kita akan assign configuration untuk router OSPF lah. Router OSPF. Jadi kat sini kita menggunakan proses ID 10 dan area 0 lah. Untuk router untuk router ID nanti kamu boleh masukkan mengikut kesesuaian lah. Kemudian kita test connection, pastikan kesemua connection dalam topologi tu PC boleh ping di antara satu sama lain. Dan di dalam routing table, bila kita show routing table, show IP route, kita akan nampak yang pertama adalah connection directly connected dan yang kedua adalah OSPF, remote network pada setiap laluan. Dan apabila kita menggunakan command show frame relay mapping pada setiap router yang kita assign dengan frame relay, kita akan dapat maklumat, ada dua maklumat di situ. Yang pertama mungkin static dan yang kedua mungkin dynamic lah. Bergantung kepada frame relay switch kita tu. Mana yang dulu? Sama ada kita configure secara manual dulu ke ataupun kita configure secara frame relay dynamic mapping tu. Kat sini dia akan tunjukkan lah sama ada static ataupun dynamic. Baik. Setakat tu ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay. Seperti kebiasaan lah. Okey. Jadi saya harap bila tak ada soalan tu faham lah. Tapi semasa buat lab ni, kalau ada benda yang tak faham nanti boleh kita bincang dalam grup lah, grup WhatsApp kita. Okey, baik. Jadi lab ni saya akan masukkan dalam CDOS. Kemudian saya harap kamu boleh selesaikan dan submit pada sebelum besok sebelum hari besok hari apa? Hari Rabu sebelum hari Rabu pukul 5 juga melalui CDOS. Tapi sepanjang proses buat lab tu nanti kalau ada problem ataupun masalah nanti kita boleh bincanglah dalam grup WhatsApp kita. Okey, tak ada soalan Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan jadi sampai situ saja. Jadi kita jumpa untuk kelas yang akan datang lah. Untuk topik baru. Baik. Jadi Assalamualaikum dan terima kasih. Selamat berpuasa. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik. Ya, sama-sama. Terima kasih, Encik.